Kembali semula bersama NS Now. Baik dia. Betul tu, Puan. Kalau dulu Malaysia nak dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong, mesti orang akan cakap kat Hong Kong dan Singapura stres tempat kerja, di mana Kak Sada lebih tinggi berbanding di Malaysia. Tapi sebenarnya baru-baru ini kajian yang dilakukan oleh AIA bertajuk AIA Vitality Survey, Malaysia's Healthiest Workplace, mendapati stres tempat kerja di Malaysia sebenarnya adalah lebih tinggi berbanding Singapura, Hong Kong mahupun negara Australia. Dan tahu tak Farhan, rakyat Malaysia dilaporkan bekerja purata lebih 15 jam daripada waktu kontrak mereka setiap minggu, iaitu melebihi pekerja di Hong Kong, Singapura dan juga Australia. Itu baru purata tahu. Maksudnya ada yang bekerja lebih daripada 15 jam. Yang kerja sampai tak tidur pun ada. Stres ke tak stres, itu anda punya pilihan lah. Bukan itu saja, pekerja di Malaysia juga didapati kurang bersenam berbanding Singapura, Hong Kong dan Australia dan mengamalkan pemakanan kurang sihat. So kita combine semua tu jadilah stres. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan topik kita hari ini iaitu stres di tempat kerja, kita saksikan dulu bingkisan yang disediakan Team Minutes Now untuk anda di rumah. Tahu tak pekerja Malaysia memang rajin? Rajin sebab kerja sampai purata 15 jam seminggu. Tapi mungkin yang rajin itu nak tuntut bayaran kerja lebih masa atau OT. Kalau kerja lebih masa tetapi produktiviti rendah pun tak guna. Itulah hasil kajian AIA Vitality Survey on Malaysia Healthiest Workplace yang baru dikeluarkan pada 13 November lalu. Pekerja Malaysia kerja purata 15 jam seminggu, tempoh masa yang tinggi berbanding Singapura, Hong Kong dan Australia, tapi produktiviti paling rendah. Masalah tidak datang kerja atau ambil MC memang berlaku, tapi ada juga pekerja Malaysia yang masih lagi hadir ke kerja walaupun sakit. Mengikut kajian itu, 25% masa bekerja hilang setiap minggu dan bagi setiap pekerja, purata 67 hari hilang akibat tidak datang kerja atau masih hadir kerja tetapi produktiviti rendah kerana sakit. Akibatnya, syarikat dianggar kerugian 2.7 juta ringgit setahun. Banyak faktor sebenarnya kenapa pekerja Malaysia masih hadir ke tempat kerja walaupun sakit. Antaranya kekurangan staf, kalau tidak hadir, tak dibayar. Bebanan kerja, nak buat tuntutan lebih banyak wang dan kerja perlu disiapkan mengikut tarikh ditetapkan. 90% pekerja Malaysia juga didapati tidak mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. 64% mengakui mereka kurang bersenam. 54% pula mengakui mereka tidur kurang 7 jam sehari. Tempoh masa bekerja yang panjang turut menyebabkan stres atau tekanan apabila 84% mengakui mereka mengalami masalah kesihatan muskuloskeletal dan 53% berisiko mendapat penyakit mental akibat stres. Bagaimanapun, kajian mendapati 90% pekerja Malaysia mahu mengubah gaya hidup mereka dengan mengurangkan berat badan, manakala 65% mahu melakukan lebih banyak senaman. Organizations embrace the importance of healthy workplace. What the immediate outcome is they will see their employees showing better health, better productivity, and it naturally results in better business results. But more importantly, is also a hiring an edge. I think I think the ability to get good people in, it becomes a true hiring edge and retain them, and a better retainer as well. That's right. Lebih 5,300 pekerja dari 47 syarikat terbabit dalam kajian ini yang dilakukan antara Mei hingga Julai tahun ini. Baik, itu tadi sedikit paparan mengenai stres di tempat kerja. Betul Pak. Dan untuk membincangkan topik stres di tempat kerja bersama kami hari ini, kita bawakan seorang tetamu khas, iaitu pensyarakanan Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Wee Lei Hum. Selamat datang Prof ke NX Now dan untuk sama perbincangan ini Prof. Okey. Jadi soalan pertama Prof, mungkin ramai sendiri tak tahu lagi apakah sebenarnya stres di tempat kerja. Apakah ini maksudkan orang kata stres di tempat kerja? Okey. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TV3 kerana menjemput saya untuk berbincang tentang satu isu yang saya fikir amat pentinglah
untuk kita dalami. Sebab apa? Seperti yang tadi kita dah tengok data-data yang memang evidence based lah, hasil daripada kajian. Jadi kita tak boleh mempertikaikan hasil kajian tu kan. Sebab apa? Kita perlu ambil pedoman daripada kajian tersebut agar kita boleh mewujudkan generasi yang akan datang yang lebih sihat, bukan saja fizikal dan juga mental. Jadi tadi berbalik kepada soalan berkenaan dengan stres di tempat kerja. Apa maksudnya kan? Stres ni kan dia ada positif dan negatif. Kalau stres tu tidak terlalu tinggi dan tidak berpanjangan, ia adalah sesuatu yang boleh memberangsangkan seseorang untuk lebih aktif dan juga memberi produktiviti yang lebih cemerlang. Tetapi kalau stres tersebut terlalu disebabkan oleh bebanan kerja yang tinggi dan melalui jangkauan masa yang panjang, dan juga seseorang itu tidak mempunyai coping mechanism, cara mengendalikan stres yang tidak sihat, maka ia akan boleh menyebabkan menjejaskan produktiviti dan juga kesihatan individu. Okey, baik Prof. Bagaimana pula Prof melihat keadaan rakyat Malaysia yang bekerja secara purata lebih 15 jam daripada waktu kontrak diorang dalam seminggu, iaitu berbanding dengan Hong Kong, Singapura dan Australia. Apa pandangan Prof? Ya, data ni juga menunjukkan bahawa kita rakyat Malaysia ni rajin tapi tak sepatutnya bekerja terlalu lama. Sebab dalam syarikat pun kita nak balance juga. Kalau kita ibaratkan akaun kan, kita memang nak balance. Masuk dengan duit masuk dengan keluar kan. Jadi dalam keadaan kerja pun kita kena ada keseimbangan. Bermakna kerja tu penting untuk sebab kita kan terima gaji, kita perlu contribute balik kan. Tetapi kalau terlalu lama, bermakna banyak risiko-risiko yang berlaku. Kalau terlalu lama, contohnya 15 jam lebih daripada kontrak hours dalam imagine 5 hari seminggu. Bermakna kalau kita purata, kita kerja lebih 3 jam satu hari. Kalau kita kerja lebih 3 jam satu hari, bermakna jam untuk kita bersenang ataupun kita beriadah ataupun bersama keluarga akan tak adalah. Sebab apa? Masa diluangkan di pejabat. Jadi saya rasa data 15 jam lebih dari seminggu ni adalah sesuatu yang penting yang perlu diambil kira oleh majikan. Sebab kalau kita imbas balik keadaan prevalent penyakit-penyakit di negara kita yang semakin meningkat, salah satu faktornya adalah kita terlalu lama bekerja. Okey. Tapi itu mengingatkan saya untuk tanya soalan seterusnya kepada Prof kan. Orang kata menerusi kajian kan, pekerja di Malaysia dia bekerja lebih lama daripada Australia, Singapura dan juga Hong Kong kan, itu 15 jam. Tapi mengapakah produktiviti kita lebih rendah? Mungkin ada saintifik ataupun pandangan Prof mengapakah perkara ini terjadi? Kalau kita lihat, saya ingin pertengahkan kepada majikan bahawa walaupun kebanyakan majikan dia lebih concern kepada absent, kepada kaki tangan yang tak datang kerja, yang MC kan, dia lebih concern kepada kursi kosong, tak ada penghuni dia, tak ada pekerja dia. Tetapi dengan kajian daripada AIA Vitality ini, majikan perlu ambil serius bahawa walaupun mereka hadir bekerja di pejabat, tak semestinya mereka boleh mengeluarkan suatu produktiviti yang optimal. Sebab itulah walaupun kita kerja lebih, tetapi berbanding dengan negara-negara yang dalam kajian tersebut, kita produktiviti kurang. Sebabnya, seperti saya katakan tadi kan, sebab kita bekerja panjang, kita ni bukan mesin. Kita adalah manusia. Kesejahteraan hidup kita ni bukan hanya bergantung bekerja semata-mata. Kita juga perlu mempunyai masa untuk beriadah dan juga untuk
bersenang agar kita boleh energize balik untuk kita bekerja esok. Jadi saya nak wawakan di sini kepada majikan bahawa kita perlu pastikan dan kita perlu bertanggungjawab bahawa tidak semestinya bekerja panjang itu boleh meningkatkan produktiviti. Dan boleh juga kalau kita cakapkan produktiviti yang rendah ni kadang-kadang dihubung kait dengan keletihan pekerja itu sendiri. Dan daripada kajian 56% pekerja Malaysia ni didapati tidur kurang 7 jam. Dan pada pandangan Prof, apa kesan kepada kesihatan pekerja tu bagi tempoh masa panjang ni? Yelah, dahlah 15 jam lebih kan. Jadi, bila balik sebab terlalu letih semua, kita punya fokus tu kan. Lepas tu, sekarang digital world. Kita pun macam terikat kepada internet, game, semua komunikasi. Bukan saja berhenti setakat di pejabat. Balik rumah pun lagi, walaupun physically kita tak ada di pejabat, tapi di rumah masih pun juga. Dengan masih ada mesej-mesej yang perlu kita lakukan. Dan belum lagi dihubungkan dengan kerja yang bawa balik rumah. Betul. So disebabkan bila kita bekerja sebegini, kita punya pergerakan tu adalah stagnan tau. Kita macam tanpa kita sedari, kerja kita lama menghadap komputer. Kebanyakan kerja kita sekarang, kita tak boleh lakukan kerja tanpa komputer. Betul tak? Betul. So bila posisi komputer kita terlalu lama, sebab itulah data di negara kita menunjukkan bahawa kita punya musculoskeletal pun lebih kurang 84% daripada kajian tersebut menyatakan bahawa rata-rata mereka rasa letih, terutama di bahu, di leher dan juga di pergelangan tangan sebab terlalu lama menggunakan komputer dan duduk juga terlalu lama. Tak ada aktiviti yang boleh membuat pergerakan kepada otot. Jadi saya kalau nak suruh cadangkan, saya cadangkan kalau 2 jam tu paling lama kita kena bangun. Buat pergerakan, buat stretching. Dan kalau kita nak sampaikan mesej kepada kawan-kawan tu, kalau boleh elakkan menggunakan telefon, mesej, berjalanlah dengan pergerakan yang lebih cepat sikit kepada kawan kita. Okey. Prof, saya tertarik dengan satu poin Prof tadi. Bila mana Prof kata majikan-majikan sekarang dia nak tengok presence of the worker dekat office tu. Mungkin ada setengah majikan sekarang dah cenderung memperkenalkan konsep work from home dan sebagainya. Adakah doktor rasa ia merupakan satu cara untuk orang kata meningkatkan produktiviti dan dalam masa yang sama mereka dapat mempunyai masa untuk diri mereka sendiri? Apa pendapat Prof? Ya, kajian daripada di negara barat menunjukkan bahawa salah satu cara untuk kita mengatasi stres di tempat kerja dan juga kerja berpanjangan ni adalah memberi sedikit flexibility untuk bekerja di rumah. Saya fikir mungkin majikan dan juga kerajaan sekarang pun ke arah memberi flexibility dalam rancangan Malaysia ke-11. Oh, okey. Baiklah, Pak Long kata kita dah tengok tadi seperti tadi kan Prof, kita dah tengok kejadian orang kata kajian stres tempat kerja di Malaysia dan sekarang ini kita nak tengok pula apakah pula situasinya di negara jiran kita Singapura. Walaupun kat Singapura ni orang kata tempoh kerja mereka lebih panjang juga tapi dikatakan stres ni kurang berbanding pekerja di Malaysia Pak An. Betul, dan nak tahu apa hasil kajiannya, jom kita lihat bingkisan yang disediakan. Satu kajian kesihatan pekerja di tempat kerja oleh AIA Vitality telah dijalankan pada Mei tahun ini di Singapura. Kaji selidik ini melibatkan 14 organisasi dan lebih 1,162 pekerja di negara kota Singa itu. Pentingnya kajian ini untuk memberi maklumat kepada majikan mengenai tahap kesihatan pekerja mereka khususnya di pejabat. Secara keseluruhannya, tahap kesihatan pekerja di Singapura adalah hampir sama seperti dicatat di negara maju lain iaitu Australia dan United Kingdom. Bagaimanapun, skor bagi beberapa aspek kesihatan pekerja menunjukkan kebimbangan seperti tahap tekanan di pejabat dan pola harian tidur pekerja. Sama seperti di Hong Kong dan Malaysia, wujudnya budaya bekerja lebih masa di Singapura. Secara purata, pekerja di Singapura menghabiskan 12 jam sehari bekerja di pejabat. Ramai pekerja dilaporkan tidak mengambil diet pemakanan seimbang.
hanya 13% sahaja pekerja makan sekurang-kurangnya 5 hidangan sayuran dan buah-buahan sehari. Beralih kepada kuantiti rehat mahupun tidur, lebih separuh pekerja di Singapura tidur kurang 7 jam sehari. Majoriti pekerja juga tidak mempunyai masa untuk melakukan aktiviti riadah. Hanya 40% pekerja di Singapura dapat meluangkan masa lebih 150 minit untuk aktiviti riadah dalam seminggu. Itu dia Pak An, kata situasi di Singapura juga lebih kurang dengan Malaysia sebenarnya. Mereka juga kurang masa untuk beriadah dan juga untuk meluangkan masa untuk di sini dan sebagainya. Macam itulah. So, jadi doktor, soalan seterusnya Pak An, mungkin kita boleh tanyakan pada Prof ini. Doktor, disebabkan masa kerja yang panjang, kadang-kadang tu pekerja sendiri akan stres atau tekanan tinggi, dan menurut kajian 84% mengakui mereka mempunyai masalah kesihatan musculoskeletal. Ya, dan 53% dikatakan berisiko mendapat penyakit mental. Apa komen Prof? Ya, kalau asasnya disebabkan kita terlalu lama berada di pejabat, perkara-perkara yang kita bincangkan tadi kan, katakan musculoskeletal kan, daripada kalau 10 orang tu kurang-kurangnya 8 orang yang komplain daripada data tu. Bermakna 1% yang tinggi. Dan juga seperti yang Faham bagi tahu tadi, katakan kesihatan mental. Daripada 2 orang, 1 orang yang mempunyai yang menyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 1 punca stres di tempat kerja. Jadi ini juga jelas menunjukkan bahawa disebabkan masa yang terlalu lama di pejabat dan juga tekanan beban kerja itu adalah menyebabkan isu-isu sebeginilah. Lagipun di negara kita ni bercakap tentang kesihatan mental, kita memang tabu. Diorang ni tak, kita sekarang masyarakat kita ni bila bercakap isu tentang tekanan mental ni tidak secara keterbukaan tu tak ada. Jadi saya fikir bergerak dari titik ni menjelaskan bahawa setiap 2 orang pekerja, seorang mempunyai punca stres, sekurang-kurangnya 1 punca stres di tempat kerja, perlu diambil berat oleh pihak majikan untuk memberi perhatian bahawa tekanan kesihatan, tekanan mental di tempat kerja adalah sesuatu perkara yang serius yang perlu diberi perhatian. Daripada kajian itu juga menunjukkan bahawa lebih hanya kurang daripada 50% daripada syarikat yang menyediakan program untuk mengurangkan stres di kalangan pekerja-pekerja mereka. Ini bagi saya menunjukkan bukti bahawa majikan kurang prihatin untuk mengurangkan stres kaki tangan mereka di tempat kerja. Okey, baik Prof. Yang ini mungkin ramai tidak tahu. Mungkin Prof boleh perincikan apa itu musculoskeletal itu. Musculoskeletal ni adalah satu keadaan di mana disebabkan oleh posisi tubuh badan kita yang sebab mengadap, seperti saya kata, duduk terlalu lama, posisi kita repetitif berulang, leher kita kadang-kadang sebab meja dan kerusi tempat kerja tak sesuai, jadi sebab terlalu lama dia akan melik berpuluh-puluh tahun, jadi at the end kita rasa lengah. Saya tak tahu sama ada Faham dan dia pernah tak rasa macam letih dekat bawah, lengah-lengah kan. Jadi kita untuk mengurangkan keadaan yang sebegini, kita cadangkan untuk pekerja setiap 2 jam tu kita kena ingatlah. Dah sampai 2 jam, kadang-kadang dia orang letak alarm. Tarik masa nak kerja tu dia buat 2 jam, bunyi je kita kena bangun. Dia kata break the monotonous. Pergi ke tandas ke, ataupun sekarang kita cadangkan buat posisi meja yang tinggi. Bermakna duduk 2 jam, bangun, mungkin pergi berbincang ke, alihkan kerja yang sama, ataupun buat meja yang tinggi, menghadap komputer, buat kerja secara berdiri. So in a way kan, dia membantu lah kan. Okey, Doktor, ada juga situasi kadang-kadang kita ni sakit kan, kadang kita nak
orang kata keadaan tu tak mengizinkan untuk anda pergi kerja, tapi sebab tak cukup orang dan anda perlu berada di office sebab anda jaga certain department dan sebagainya. Adakah orang kata kita patut mendahulukan diri kita iaitu berehat di rumah ataupun tetap dengan pendirian untuk terus ke tempat kerja bagi orang kata memenuhi keperluan kerja yang ada ketika itu. Sebab kadang-kadang orang nak pergi macam risau kerja tak siap, nak MC dan sebagainya lah. Pendapat apa sendiri? Ya, kita sebab ramai pekerja ni rakyat Malaysia rata-rata majoriti committed kepada kerja. Jadi bila committed tu you rasa macam you perlu siapkan kerja, kerja deadline. Lepas tu kita rasa loyal to the company. Betul tak? Jadi saya fikirkan kepada majikan, kalau pekerja tu ada MC ke apa kan, kita perlu respect keputusan CJ sakit pekerja tersebut, dan juga isu flexible hours lah, bermakna dia mungkin bila rasa tak apa sihat mungkin dia boleh bertugas di rumah ataupun mempunyai senarai tugas yang jelas. Kalau dia tak apa sihat bermakna ada orang lain yang boleh meneruskan tugas tersebut. Dan juga setengah majikan ni, bila seseorang pekerja itu tak dapat datang bekerja, dia perlu telefon dan perlu laporkan kepada bos. Kadang-kadang isu sebegini menyebabkan walaupun pekerja itu rasa tak sihat, dia terpaksa datang juga. Sebab apa? Cara metod laporan tak datang kerja tu sampai pergi kepada bos, jadi untuk mengelakkan daripada being judged by the boss sebagai satu yang tidak liability, pekerja yang tak bagus, tak committed, dia paksa juga datang kerja. Okey, baik Prof. Kita bercakap pula mengenai pemakanan seimbang. Dan menurut kajian 90% pekerja Malaysia ni tidak mengamalkan pemakanan seimbang dan 84% mengakui kurang mengambil 5 jenis buah. Dan pada pandangan Prof, adakah pemakanan seimbang ini perlu diberi perhatian bermula dari sarapan pagi, makan tengah hari sehingga ke tengah malam? Ya. Daripada kajian tersebut juga jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni kita dahlah bekerja lebih jam di pejabat, kurang tidur, kurang bersenam. Sekarang kita makan pun makan tak sihat. Sebab itulah data-data ni menunjukkan bahawa prevalent penyakit-penyakit kronik kan, penyakit disebabkan cara hidup kita, seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit kanser semakin meningkat di negara kita. Jadi salah satu faktor yang perlu dititik beratkan adalah makan secara tidak sihat. Kementerian Kesihatan ada memberi promosi bahawa suku-suku separuh. Tahu kan suku-suku separuh dalam pinggan tu. Suku protein dan separuh adalah fiber kan? Separuh tu. Sebab apa? Data kita menunjukkan bahawa kita ni kurang makan sayur dan buah. Kan? Bermakna kalau disarankan 2 jenis sayur dan 3 jenis buah dalam sehari. Jadi kita kurang makan tu. Jadi saya fikir majikan boleh berbuat sesuatu untuk mengubah cara makan pekerjanya. Seperti mungkin dia boleh sediakan kafe yang sihat. Bermakna di kafe itu macam di TV3 tadi. Saya juga sempat berada di kafe tadi. Kalau kafe itu menyediakan alternatif, bermakna memberi saya peluang untuk memilih makanan yang lebih sihat, saya rasa itu adalah satu tindakan yang bijak oleh majikan. Okey, Doktor, saya sendiri tertarik dengan isu kesihatan sebab kadang-kadang mungkin sebab terlalu lama bekerja kan, yang ada atas meja adalah biskut, coklat dan minuman 3 dalam 1 seperti biasa kan. Dan sebenarnya pada isu makanan, yang kata kajian juga mendapati pekerja Malaysia antara merupakan kelompok perokok tertinggi. Apa komen Prof ni? Merokok ni adalah favorite topik saya lah. Sebab saya juga adalah pakar berhenti merokok. Saya banyak melatih doktor-doktor untuk menjalankan klinik berhenti merokok. Kalau kita tengok data tu juga menunjukkan bahawa 11% daripada pekerja-pekerja yang disampel dalam kajian ini adalah perokok.
Dan kadar ni adalah rendah sebenarnya berbanding dengan prevalent negara kita. Prevalent peratusan merokok di negara kita around 21%, 21%. Rendah ni sebab dalam survey ni yang participate ni adalah generasi yang lebih muda, bermakna berumur purata 34 tahun. Semakin meningkat umur 40-an tu semakin tinggi peratusan merokok mereka. Jadi 11% ni berbanding dengan negara lain kita juga tinggi kan. Jadi saya fikir banyak inisiatif kerajaan telah dibuat untuk menurunkan kadar merokok di kalangan remaja dan juga membantu mereka yang merokok untuk berhenti. Saya fikir merokok ni untuk berhenti merokok bukan sesuatu yang senang sebab ia adalah satu ketagihan kepada nikotin. Kalau mengikut clinical practice guideline kita yang terkini, kita memang melihat seseorang perokok tu sebagai seorang pesakit. Bermakna bila dia datang ke hospital tu kita kena treat dia sebagai seorang yang pesakit, memerlukan rawatan, ubat-ubatan dan juga kaunseling. Jadi saya fikir syarikat majikan perlu membuat satu polisi yang jelas bahawa syarikat adalah smoke free. Pejabat smoke free di mana sekiranya seseorang itu perokok, kita perlu bantu dia. Bermakna kita perlu beri dia rawatan untuk ubat-ubatan seperti campik dan nikotin replacement therapy dan juga kaunseling. Dan mereka kalau berjaya berhenti, kita akan beri insentif. Betul Prof. So, bukan antara yang boleh dilakukan oleh company lah. Ya. Okey, Doktor, mungkin orang kata kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Cepatnya. Itulah sebab topik ni selalu dekat di hati kita sebagai seorang pekerja kan. Apa agaknya nasihat doktor kepada mereka-mereka ataupun yang mungkin kebanyakan yang mengalami stres, apa nasihat Prof kepada mereka yang selalu bekerja tempoh masa yang panjang di luar sana? Saya fikir daripada kajian ni, syarikat-syarikat yang mengambil bahagian telah mempunyai data tentang pekerja, status kesihatan pekerja. Jadi saya fikir mereka yang dah ada data ni buatlah sesuatu untuk mengurangkan faktor-faktor risiko kepada penyakit-penyakit kronik dan juga kepada syarikat yang belum lagi mengambil bahagian dalam kajian ni. Saya harap mereka akan mengikut samalah. Jadi dia dapat macam profil profil pekerja, kesihatan, status kesihatan pekerja mereka. Jadi daripada situ kita tahu apa isu-isu, adakah isu-isu kesihatan mental, stres yang amat tinggi di kalangan pekerja dia, ataupun musculoskeletal yang tinggi, ataupun mempunyai kadar anxiety dan depression yang tinggi, ataupun mungkin kadar merokok yang tinggi, ataupun tidak bersenang kadar kegemukan yang tinggi. Betul. Apa-apa kita mengharapkan pekerja di Malaysia kurangkan stres di tempat kerja. Banyak nasihat yang disampaikan oleh Prof tadi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Prof kerana sudi berkongsi orang kata dengan kami hari ini. Daripada anda, amalkan tips ni dan juga bolehlah kita Google laporan AI Vitality untuk mendapatkan butiran lanjut mengenai topik kita ini, stres di tempat kerja. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu khas kita, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Wee Lee Hong. Terima kasih Dr. Baik dia. Nampaknya kita dah berada di penghujung, masa mencemburui kita. Sangat mencemburui. Dan baiklah, sampai di sini saja NX Now bersiaran. Saya Muhammad Farhan Zainal dan saya Nurdia Aizah Osman. Laporan itu mengakhiri NX Now. Jumpa lagi esok hari Khamis pukul 3 hingga 4 petang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.